Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita kenikmatan yang perlu kita syukuri. Khususnya nikmat kita Allah Subhanahu wa taala berikan peluang dan ruang untuk kita berada dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan dan juga penuh kerahmatan dan juga penuh dengan keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat pula melaksanakan segala bentuk ibadah-ibadah yang diberikan, yang dianjurkan dalam agama kita untuk kita meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersempena dengan siri seminar online Living Hub Halal Bina Ramadan 30 minit ini, alhamdulillah kita akan berkongsikan sedikit tentang Ramadan dan halal, di mana ada di sana satu titik pertemuan. Kita katakan bahawa Ramadan adalah merupakan suatu bulan yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan di dalamnya itu satu ibadah, iaitu ibadah puasa, yang merupakan tidak ada satu puasa yang diwajibkan sebulan penuh kecuali dalam bulan Ramadan. Kalau ada pun yang wajib puasa adalah pada puasa-puasa yang nazar. Puasa yang dinazarkan itu wajib. Tapi untuk nak katakan bahawa puasa yang diwajibkan 30 hari kepada umat Nabi Muhammad SAW hanyalah pada bulan Ramadan. Dan ini adalah bukan suatu ibadat yang sangat mulia, yang meletakkan umat Nabi Muhammad SAW sebagai umat yang paling mulia di kalangan umat-umat terdahulu, yang mana dikatakan dalam ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah difardukan ke atas kamu ini berpuasa seperti difardukan ke atas umat kamu terdahulu, supaya kamu ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan arti kata puasa adalah bukan satu perkara yang ibadah yang diwajibkan dalam bulan Ramadan, dan juga difardukan ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia merupakan satu ibadat yang dapat memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Ramadan ini, dalam ibadah berpuasa ini pula, kita katakan bahawa ada perkara-perkara yang kita dilarang untuk laksanakan. Seperti apa? Dalam ibadah-ibadah puasa yang utama adalah dikatakan kita mestilah menjaga perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Sebab tu dalam erti puasa itu adalah menahan diri daripada makan dan minum, dan perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. Dan dalam masa puasa ini ada perkara yang halal tapi kita haram laksanakan. Kita haram kita buat, seperti apa? Makan tadi, atau minum, ataupun perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Dalam arti kata, meletakkan puasa itu satu ibadah yang penuh dengan ujian kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, agar kita boleh menahan nafsu kita boleh menahan kebiasaan kita, rutin kita, iaitu makan dan minum, yang kita katakan itu adalah satu perkara yang kita akan buat setiap hari. Tapi Allah SWT uji kita pada ketika berpuasa Ramadan ini, ketika berpuasa ini tidak dibenarkan untuk kita laksanakan. Untuk apa? Untuk menguji sejauh manakah pengorbanan ataupun sejauh manakah ketaatan yang boleh dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Imam Ghazali katakan bahawa puasa adalah satu ibadat yang paling ampuh untuk kita mentakarrubkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala meletakkan puasa ini satu ibadat yang sangat tinggi nilainya,
untuk meletakkan umat Nabi Muhammad SAW sebagai umat yang paling mulia, dan juga meletakkan suatu ibadat yang penuh dengan pengorbanan, yang penuh dengan ujian, dan bagi mereka yang dapat melaksanakan perkara ini akan mendapat satu kebaikan, akan mendapat satu ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Allah SWT katakan dalam Allah Subhanahu katakan dalam hadis qudsi, mengatakan bahawa illa saum wa ana ajzi bih, kecuali puasa, yang mana puasa ini aku akan beri ganjaran dia yang tersendiri. Nak katakan bahawa ibadat puasa ni Allah SWT akan mengganjari sendiri, dengan dalam ganjaran yang Allah SWT janjikan. Jadi dia katakan bahawa di sini bahawa perkaitan di antara halal dan puasa dalam Ramadan ini bukan satu perkaitan yang sangat rapat. Ketika mana manusia dibenarkan untuk makan, dibenarkan untuk minum dan sebagainya, tapi ketika puasa ini Allah SWT mengharamkan atas mereka di atas bentuk apa? Di atas pengharaman itu, ketidakbolehan itu. Kenapa? Untuk meletakkan ketaatan umat Nabi Muhammad SAW, ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kait, kerana halal dan haram itu adalah perkara yang jelas. Al haramu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Perkara yang halal itu jelas, dan yang perkara yang haram juga adalah jelas, dan di antara kedua adalah perkara yang syubhah. Yang katakan bentuk perkara yang diharamkan itu, Allah Subhanahu wa taala dalam khusus dalam ibadah puasa itu adalah bentuk ketaatan manusia, hamba kepada penciptanya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Subhanahu wa taala antara lain kita katakan bahawa dalam ibadah berpuasa ini, kita katakan bahawa satu perkara yang kita kena jaga dalam memastikan puasa kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara. Dan sebuah hadis Nabi SAW menyatakan bahawa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Nabi SAW, berapa ramai di kalangan umat manusia yang berpuasa, tapi tidak ada dapat apa-apa daripada puasanya kecuali ju'i wal 'atas, iaitu hanyalah dapat lapar dan dahaga. Dalam satu hari berpuasa, penat, lapar, kalau kita melipik dan sebagainya, penatlah, maknanya kekurangan makanan, minuman dan sebagainya menjadikan kita letih. Tapi tidak ada apa-apa dapat, hanyalah dapat letih saja. Satu perkara yang sangat merugikan kan. Jadinya dalam ulama menjelaskan dalam hadis tersebut, menyatakan bahawa ada 3 perkara yang menyebabkan manusia itu akan tidak ada dapat apa puasanya kecuali lapar dan dahaga. Yang pertama, kenapa mereka hanya dapat lapar dan dahaga? Yang pertama, kerana mereka ini berpuasa, tapi mereka itu berbuka dengan perkara yang tidak halal, benda yang haram. Mungkin bukan dari segi perkara yang pada zahirnya makanan itu, tapi pada batinnya. Mungkin katakan kita berbuka dengan makan yang kita beli, mungkin kalau kita masak, tapi sumbernya itu daripada mana? Kadang-kadang sumber daripada benda yang haram, seperti sumber perjudian, sumber yang haram, penipuan, sumber duit yang dapat daripada rasuah dan sebagainya. Mana itu termasuk daripada perkara-perkara yang dikatakan sebagai yang maknanya mereka berbuka, maknanya mereka itu berpuasa dengan perkara, melaksanakan perkara yang halal, tapi berbuka dengan perkara yang haram. Itulah disebut sebagai walaupun makanan itu makanan yang halal, tapi sumbernya adalah haram, tetap haram. Apatah lagi makanan yang haram, seperti benda yang haram lah, makan yang tidak halal, najis, mungkin secara penyediaan makanan yang tidak bersih, makanan yang tidak suci, cara mungkin basuhannya tidak betul dan sebagainya, itu memang benda yang najis, jelas-jelas benda yang haram, atau benda yang memang diharamkan dalam agama, babi, anjing dan sebagainya, dan sumber daripada keduanya itu
adalah benda yang memang najis. Itu memang tentulah benda yang tidak halal. Apatah lagi yang kita takut adalah bersumberkan daripada pendapatan ataupun bersumberkan daripada perkara yang haram. Seperti dikatakan rasuah, tipu dan sebagainya. Lebih lagi kalau dalam kita bekerja ini, makna gaji kita itu adalah biarlah dapat daripada sumber gaji yang halal. Kita katakan bekerja dengan betul-betul bekerja mengikut masa yang ditetapkan. Jangan pula bekerja, orang kata bekerja ni ada masanya kan. Kalau bekerja di pejabat itu biasanya 8.5, masuk pukul 8, balik pukul 5 kan, dengan gaji yang ditetapkan. Bisa katalah gaji 3,000. Dengan kau bekerja 8 hingga 5 itu, majikan akan bagi gaji 3,000. Tapi dalam masa 8 hingga 5 tu mungkin ada benda yang berlaku, orang kata tidak bekerja ketika itu. Ada berlaku ketirisan dalam melaksanakan dalam kita mengendalikan masa ketika itu. Mungkin ketika itu ada pergi sarapan, ada pergi mengular di sana, ada pergi ke sana sini. Maka di situ ada perkara sumber yang kita katakan tadi sepatutnya dapat dengan sumber yang halal, tapi berubah kepada perkara yang tidak halal. Kenapa? Berlakunya penyelewengan masa ketika itu. Betul kita katakan bahawa benda yang kita nak, yang kita buat tu biarlah bersumberkan dengan yang halal. Itu kalau bekerja begitu, janganlah kita kena imbal balik. Yang mana kita kekurangan masa tu, yang kita keluar tu, kita keluar makan, kita minum pagi biasanya kan, ada mengular dan sebagainya, itu maknanya benda-benda tu kena top upkan balik. Betul kalau claim tu, misalnya kata kalau claim OT ke sebenarnya, jangan claim semua. Contohnya kan, ada yang kita top up, apa yang kita tinggalkan dalam kerja kita tu, top up kan situ. Kalau misalnya kita keluar 1 jam, OT 1 jam tak payah di claim, tapi top up untuk yang kita keluar tadi. Itu memang termasuk dalam sumber yang halal. Kadang-kadang kita tak perasan, tapi benda tu benda berlaku dan kita kena cuba perbaiki hari ke hari. Kadang-kadang mungkin sampai ke tahap kita mungkin cuti tapi bekerja. Sebab apa? Kita ambil masa 8 jam yang kita pernah tinggalkan, kita tuangkan masa ketika dulu, kita top up dengan kita ambil cuti, tapi dalam masa kita bekerja untuk apa? Untuk menghalalkan segala bentuk penyelewengan masa yang kita pernah laksanakan, pernah berlaku. Itu pertama. Mana katakan bahawa tadi mestilah berpuasa dan sumber berbuka dengan benda yang halal. Itu baru mudah-mudahan dapat puasa itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berpuasa tapi berbuka dengan perkara-perkara yang tidak halal tadi. Sama ada makanannya ataupun sumber makanannya tersebut. Itu pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, yang kedua adalah berkaitan dengan orang yang juga berpuasa tapi tidak dapat apa puasanya, adalah mereka yang berpuasa tapi mengumpat. Mengumpat ni apa? Menceritakan keburukan orang yang orang tak suka di belakang ni. Itu mengumpat. Jadinya perkara mengumpat ni boleh menyebabkan berpuasa, penat, lapar sebenarnya tapi tidak dapat pahala. Nah, puasa adalah kenapa mengumpat adalah perkara yang sangat tidak dibenarkan, diharamkan dalam agama kita. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW dalam riwayat mengatakan bahawa tu ketika ada 2 orang perempuan. Ada orang perempuan yang letih dan sebagainya. Kemudian tu dia minta izin kepada Nabi SAW untuk berbuka. Maka dia pun telah mengutuskan seorang untuk bertemu dengan baginda Rasulullah SAW untuk meminta izin untuk berbuka. Sebab tak tahan perut dah tak tahan. Maka kata Nabi SAW, kau kirimkan kepada mereka berdua ni apa? 2 mangkuk. Dan minta dia muntahkan dalam mangkuk tu. Maka pergilah orang tadi tu, suruhan dia tu, pergilah jumpa dengan pembantu dan muntah. Habis dia muntahkan, keluar apa? Keluar darah dan daging mentah. Keluar darah dan mentah. Dua-dua keluar darah dan daging mentah. Maka begitu mereka pelik, kenapa dia begitu Kenapa dia begitu? Maka kata Nabi SAW, mereka ini berpuasa dengan benda yang halal tapi berbuka dengan benda yang haram. Kenapa? Mengumpat tadi. Na'udzubillah. Sebab tu dalam ibadah puasa ni jangan ada mengumpat, jangan ada mengata orang, mengkeji dan sebagainya, menceritakan muka orang. Kerana ia adalah satu perkara yang sangat dilarang dalam agama kita. Ini adalah perkara yang boleh menyebabkan tidak ada apa-apa yang kita dapat daripada puasa kita
kecualilah lapar dan dahaga. Yang kedua. Yang ketiga, kalau kita katakan bahawa ulama mengatakan bahawa jangan ada berlaku apa-apa keburukan. Makna berpuasa, seperti mana yang kita ketahui bahawa puasa ini ada 3 peringkat: puasa yang awam, puasa yang khusus dan puasa yang khususul khusus. Kalau puasa yang awam memang tak dapat apa-apa. Kita puasa yang ketiga ni puasa dan hanya puasa nahan makan dan minum saja. Tapi mata yang tak puasa, panca indera tidak puasa, lidah yang tidak puasa, telinga tidak berpuasa. Berpuasa tapi mulutnya bercakap, tadi menceritakan keburukan orang, mengumpat, mengkeji, memaki, memfitnah dan sebagainya. Telinga juga bersama, telinganya juga tidak dijaga, dengar benda-benda yang maksiat, benda yang buruk, dengar lagu-lagu yang dan sebagainya lah, benda yang tidak sepatutnya didengar ketika berpuasa, dengar. Lidah juga benda yang tidak baik bercakap tadi. Mana perkara ini, apabila puasa tidak menjaga panca indera tadi tu, mana kata ulama kata paling kurang kita berpuasa dengan puasa yang khusus, iaitu apa? Puasa dengan menjaga juga panca indera kita. Matanya itu dijaga, jangan tengok benda-benda yang bukan-bukan, benda-benda yang menyebabkan maksiat dan sebagainya ditaga. Jangan tengok benda-benda begitu. Dan juga perkara-perkara yang pendengarannya jangan dengar benda yang menghayalkan dan sebagainya. Tangannya juga jangan buat perkara yang buruk, mencuri dan sebagainya. Dan juga perutnya juga kena jaga. Jangan benda makan benda yang halal. Jadinya 3 perkara ini kena dielakkan untuk mengelakkan daripada apa? Daripada kita melaksanakan puasa, tapi puasa tidak ada apa-apa daripada puasanya kecualilah lapar dan dahaga. Itu ada terkait dengan perkara yang halal dan perkara yang haram. Jadi makanan itu mestilah bersumberkan dengan makanan yang halal, barulah kita dikira puasa yang juga dengan puasa itu dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Teringat saya sebuah peringatan daripada Imam Abdullah Al-Haddad dalam kitab menyatakan bahawa bila kita berbuka ni ada 3 perkara yang kita lihat. Yang pertama, apa yang kita bukakan. Apa yang kita buka tu apa? Sama ada benda yang baik atau benda yang tidak baik. Yang kedua, di mana kita berbuka? Adakah benda berbuka di tempat yang bagaimana? Tempat yang halal ke ataupun tidak, tempat yang haram? Yang ketiga, dengan siapa pula kita berbuka? Jadi kata Imam Haddad ni, makna katakan bahawa pentingnya kita menjaga apa yang kita buka tu. Seeloknya, menurut dalam syarahan ni mengatakan bahawa seeloknya biarlah kita tahu di mana sumber kita beli, apa kita gunakan duit apa kita beli, bagaimana kita menyediakannya, kita masak sendiri dan sebagainya. Dan orang yang masak tu dalam keadaan, kalau kita masak dia tahu, kita masak dengan kasih sayang, masak dengan hati, bukanlah manusia dengan tidak menjaga kebersihan dia. Bagaimana kalau masa kata kalau basuh ayam contohnya kan, mestilah bersih dengan bersih, dibuang segala bentuk najis, darah dan sebagainya. Kita tahu daging pun sama, kita tahu di mana-mana kita penyediaan, kita tahu itu yang terbaik sebenarnya berbanding dengan kita beli. Mungkin tak sempat kecuali kalau kita beli tu tempat yang kita memang percaya bahawa dia adalah menyediakan makanan yang halal, thiqah orang kata. Tengok orang yang menjual pun memang orang yang cantik, orang yang maknanya sopan. Kita katakan mustahil dia ni kalau dia ni jual boleh berlaku dia tidak menjaga tentang tata cara penyediaan makanan kan. Maknanya pangkalannya biarlah halal, biarlah bersih. Begitu. Itu adalah satu perkara yang sangat penting. Kerana apa? Itu akan menjaga, akan membentuk satu perkara yang baik, makanan yang halal ini akan membentuk satu perkara yang akan menjadi menzahirkan akhlak kita. Kan? Sebab tu benda yang haram itu perkara yang sangat kita kena jauhi, agar kita jangan termasuk daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan rosak binasanya akhlak kita ataupun perilaku kita dengan sebab punca makanan yang haram. Jadinya katakan tadi, maknanya kata Imam Haddad, apa yang kita makan tu juga memberi impak kepada puasa tadi. Memberi impak pada puasa kita. Kalau benda yang halal ada kesan pada puasa. Kenapa puasa? Jadi kata Imam Ghazali untuk cara bertakarub. Satu hari tu kita
beribadat, dalam keadaan ibadat, banyakkan zikrullah dan sebagainya. Bagaimana di hujung-hujung pula kita buat perkara yang tidak baik, kan itu benda yang tidak wajar berlaku kan. Jadinya pastikan buka itu dibuka, mak puasa berbuka dengan benda yang baik. Nabi SAW sarankan, sunnah Nabi SAW berbuka dengan kurma, dengan bilangan yang ganjil, sama ada 1 ataupun 3 ataupun 5 dan sebagainya, sehingga 7 dan sebagainya. Katakan bahawa pentingnya kita berbuka dengan sunnah baginda Rasulullah SAW dengan kurma. Dengan kurma dulu, nak makan lain tu nantilah. Nak makan boleh, tapi mulakan dengan kurma dengan air sejuk. Lepas tu nak makan mi bandung ke, nak makan nasi biryani ke, apa ke, silakan. Dia mulakan dengan kurma. Kerana itu as-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah menjaga agar buka yang kita buat itulah buka yang sebenar, yang disuruhkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya begitu. Dan yang seterusnya adalah jangan sampai berlaku pembaziran dalam berbuka. Kita katakan bahawa orang yang dalam masa berpuasa ni kan, orang kita katakan hikmah berpuasa itu adalah kita dapat merasai, menjiwai bagaimana orang yang susah, bagaimana orang yang tidak cukup makan, bagaimana di negara-negara luar, di Syria, di Palestin dan orang tak cukup makan susah macam mana kan. Kita katakan puasa itu aku dapat rasakan begitu, dapat rasa susah, bagaimana orang yang tidak cukup makan dan sebagainya. Kita rasakan simpatilah yang kita ada, lepas tu simpati adalah kita nak infak dan sebagainya. Tapi biarlah benda tu sampai akhir. Jangan sampai mula-mula memang ya, lepas tu sampai buka je lupa dah. Makan dengan semau-maunya. Itu bukan cara orang yang, itu bukan orang susah, bukan orang miskin. Jadi buka dengan yang sedikit itu, untuk merasakan juga orang yang susah begitu juga, walaupun mereka berpuasa ibadah, tapi maknanya berbuka dengan benda yang sedikit. Jangan sampai berlaku pembaziran, kerana berbazir itulah merupakan perkara yang diharamkan dalam agama kita. Selain daripada benda yang halal, kita makan dengan benda yang halal itu, dan juga jangan ada dalam masa yang sama berlaku benda yang haram dalam itu. Itu sebagai benda yang mubazir. Kerana Allah SWT kata dalam Al-Quran, innal mubazirina yakunu ihwanu syayatin. Orang yang mubazir adalah merupakan kawan kepada syaitan. Auzubillah. Jadi begitu. Itu pertama. Yang kedua, kita katakan bahawa di mana kita berbuka. Simple. Berbuka biar tempat yang betul-betul elok. Disarankan oleh Imam Al-Haddad, katakan bahawa di masjid. Di masjid kat rumah Allah SWT, buka di masjid, itu yang tempat yang baik. Ataupun di rumah masing-masing, ataupun di rumah sendiri. Itu yang disarankan oleh beliau. Jangan berbuka di kelab malam, ataupun berbuka di warung-warung yang berlakunya di sana ikhtilat, pergaulan antara lelaki dan perempuan dan sebagainya, tanpa ada batasan dan sebagainya. Lepas tu diiringi dengan selingan-selingan lagu-lagu dan sebagainya. Itu tidak elok, tidak baik. Biarlah tempat suasana berbuka itulah juga tempat yang baik. Kenapa kita katakan tadi, awalnya baik, biarlah di akhirnya juga adalah baik, halal, tempat yang halal, bukan tempat yang haram. Tempat-tempat yang ada berlakunya maksiat di sana, naudzubillah. Jadi perkara itu kena diperhatikan, kena dijaga agar kesempurnaan puasa itu dapat dilaksanakan dengan yang baik. Itu. Yang ketiga, dengan siapa pula? Biarlah dengan siapa ini, orang-orang yang berkandung itu juga adalah benda orang-orang yang betul. Bukanlah dengan orang-orang yang bukan mahram kita, ataupun orang kata apa, berbuka bersama kekasih contohnya, berbuka bersama dengan tunang. Itu semua belum halal. Antara lelaki dan perempuan ni yang menghalalkan adalah dengan nikah. Selagi belum nikah tak boleh. Patut begitu kan? Jadi begitu tu kena jaga. Dan juga jangan berlaku perkara-perkara yang lebih daripada itu. Nauzubillah. Jadi nak katakan bahawa pentingnya menjaga dengan siapa pula kita berbuka. Itu tiga perkara yang dinasihatkan oleh Imam Al-Haddad untuk kita ambil perhatian agar puasa tadi itu ada menjadi buka kita dapat dilaksanakan dengan sempurna, dengan sebab buka. Jadi ada kaitan dengan halal dan haram. Jadinya sebab tu disebut dalam hadis Nabi SAW,
talabul halal faridah ala kulli muslim, ala faridah. Maknanya menuntut mencari perkara yang halal itu adalah faridah, wajib. Jadi perkara itu haram, halal itu adalah perkara yang kita kena perhatikan dalam, khususnya dalam bulan Ramadan. Kita katakan bulan Ramadan ni tidak ada syaitan ni dia belenggu dan sebagainya. Jadi bagaimana kita boleh jauhkan juga dalam diri nafsu kita ni agar jauh daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan kesempurnaan puasa kita dalam bulan Ramadan. Dan juga hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang disebut sebagai maksiat. Kan dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahawa al-siyamu junnah, puasa itu merupakan binting. Fa idza kana sama ahadukum fala rafasa wala fusuqa wala jajhal wala yarfusu wala yasuqu wala yajhalu. Puasa adalah merupakan binting. Dan bila seorang itu itu berpuasa, maka fala yarfusu, janganlah dia berkata-kata benda yang keji. Kalau berkata itu benda yang haram dan bukannya benda yang halal. Benda yang keji ni benda yang tadi tu katakan menipu, mengumpat, mengata, mencaci, memaki, memfitnah, itu benda yang bukannya benda yang halal, itu benda yang haram. Jadi kita kena jauhkan. Kenapa? Binting. Jadikan puasa sebagai binting daripada kita melakukan perkara yang tidak halal atau benda yang haram. Sebaliknya benda yang haram, buatlah benda yang benda yang halal atau benda yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yafsuqu, dan jangan buat benda yang jahat. Benda-benda yang fasik, benda yang boleh membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk benda-benda yang haram. Jangan puasa juga, haram juga. Puasa juga tapi benda yang lain dibuat juga. Puasa juga tapi sembahyang tinggal. Ada juga. Puasa tapi sembahyang tak buat. Ada juga macam tu kan. Apa gunanya? Orang katakan puasa benda yang ketaatan, tapi besarnya tu kenapa solat atau makan imanuddin, tiang agama. Kalau misalnya tiangnya tak ada, puasa macam mana pun tak ada, kita nak letak kat mana? Jadi kesempurnaan puasa tu letak juga pada ibadat yang lain. Begitu. Dan juga wala yajhalu, dan yang kamu menjahili hukum. Jadi dalam puasa ni kena tahu apa yang boleh, apa yang what is done and don'ts, apa yang boleh dibuat dan apa yang tak boleh dibuat dalam puasa ini. Apa yang boleh dibuat dan itu adalah merupakan, maknanya tak ada perbezaan di antara yang halal dengan yang haram. Bukan setakat itu saja, maknanya benda yang halal juga melibatkan perkara yang baik. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah di kalangan kamu makan makanan yang bukan setakat halal tapi benda yang baik, benda yang berkhasiat. Jangan benda-benda yang tidak berkhasiat dimakan dalam Ramadan ni. Betul katakan tadi, jangan ada pembaziran. Pembaziran tu boleh membawa ke apa? Boleh membawa kepada kemudaratan dari segi kewangannya dan juga dari segi kesihatan juga. Dari segi kesihatan juga. Jangan, kadang bulan Ramadan ni bulan yang orang kata bulan untuk membentuk kita punya, menormalkan semula kita punya kesihatan kita. Tapi dalam Ramadan pula sebaliknya, jadi semakin darah tingginya naik, semakin goutnya pun tak orang kata pun tak berhenti, kencing manis semakin kuat. Itu bukan cara kita mengimplementasikan puasa kita. Jadi puasa itu kena jaga bukan setakat daripada bukan setakat daripada benda yang halal, juga benda yang baik, penuh khasiat, penuh dengan vitamin dan sebagainya. Itu kita perlu jaga. Itu adalah bukan tuntutan. Thayyibat itu bukan setakat benda yang halal, tapi thayyibat juga adalah benda-benda yang baik. Makan benda-benda yang baik dan jangan sampai berlaku pembaziran. Wala tulqu aydikum ila tahlukah, jangan kamu menjerumuskan diri kamu kepada perkara kebinasaan. Kalau dah puasa, buka itu membawa kemudaratan, tentulah benda yang haram jadi berlaku. Jadinya pada hakikatnya perkara itu perlu dijaga agar tidak berlaku perkara-perkara yang boleh membawa kemudaratan dalam diri kita dan juga membawa kemudaratan dalam tindak tanduk kita, dan khususnya dalam ibadah kita. Ibadah puasa dah cantik, yang kita spoil kan, lepas tu kita rosakkan dengan hal-hal yang ada kaitan dengan benda yang haram, nauzubillah. Jadinya junnah kat situ tadi tu, puasa adalah bukan binting tu, bukan setakat binting
dari segi kita ni daripada makanan ataupun daripada melakukan perkara-perkara yang keseluruhan, maknanya binting daripada keseluruhan perkara yang boleh membawa kepada kemurkaan Allah SWT, membawa kerosakan dalam perilaku kita, dan juga dari bentuk pemakanan kita. Atau na'udzubillah, kita katakan adalah hadis Rasulullah orang yang kullu nabatin, setiap daging, kullu lahmin nabatat minal haram fannaru aula bihi, atau kama qala, setiap daging yang tumbuh daripada perkara yang haram, maka fannaru aula bihi, maka api neraka itu adalah lebih utama baginya. Jadikanlah puasa kita itu, amalan puasa kita dalam Ramadan dan juga bulan Ramadan itu sendiri adalah merupakan satu perkara yang boleh membintingkan diri, menjaga diri kita, menghalangi diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Bahkan pastikan dalam bulan Ramadan ini kita buat perkara yang halal, yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga bukan setakat bulan Ramadan, tapi tarbiyah Ramadan ini kita bawa juga sehingga ke di luar Ramadan. Terus sekian tuan-tuan, di sana ada banyak maknanya pertemuan. Kita katakan pentingnya Ramadan ini kita hayati, kerana apa amal-amal dalam Ramadan ini akan menghalang kita, akan mengingatkan kita agar kita jangan buat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT, yang dihalal, yang sebenarnya buatlah perkara yang halal, yang dibenarkan kita sebagai ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Semoga perkongsian ini akan memberi manfaat bukan saja pada diri saya, bukan pada diri saja, bahkan pada tuan-tuan sekalian, agar kebaikan dengan pertemuan kita ini yang 30 minit Allah SWT memberkati kita. Allah SWT berikan keampunan kepada kita dan juga akan mendapat keberkatan, kerahmatan dan keampunan daripada Allah SWT, dan akhirnya mendapat itqu minan nar, iaitu pelepasan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.